Allahu 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 Allah. Buruk ini kelajuannya jelah sejauh mata memandang. Satu langkah dia. Buruk ini sampai hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, tak ada teknologi yang boleh menandingi kelajuan buruk. Tak ada. Nabi dan naik ke atas berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW, dia tak pernah balik ke Mekah ataupun berada di Madinah, ataupun ada riwayat yang dia kata, aku naik buruk, engkau ada? Nabi yang dah dapat buruk pun, Nabi tak sombong. Nabi yang dah confirm syurga pun, Nabi tak sombong. Kalau kita setakat baru A class, first class, dapat private jet, baru dapat title, harta, kedudukan, beberapa syarikat disenaraikan di bursa saham, kita rasa kita sombong. Tuan-tuan dan puan, apa kita nak sombong? Kita pun tak confirm syurga. Nabi yang confirm syurga pun tak sombong. Abu Bakar yang confirm syurga pun tak sombong. Umar yang confirm syurga pun tak sombong. Apa yang melayakkan kita ini sombong? Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang semakin kita sombong, semakin sukar untuk kita berubah. Kerana kita rasa kita paling pandai, kita paling hebat, kita paling kaya, kita paling handsome. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan ada yang handsome, Masya Allah, semua handsome. Handsome ini bukan pilihan kita. Allah yang jadikan kita handsome. Apa yang nak bangga? Bukannya kamu lahirkan kamu sendiri, bukannya kamu ciptakan diri sendiri. Yang menjadikan kita handsome, yang menjadikan kita cantik, Allah. Nak sombong apa? Kita nampak orang gigi jongang, kita gigi cantik. Ingat gigi cantik kita ni kita buat sendiri ke? Allah juga yang buat. Dia gigi jongang, bukan dia minta. Allah jadikan sebagai ujian untuk dia. Jadi tuan-tuan dan puan, sombong bukan sesuatu yang boleh diterima dalam Islam. Ketiga, jahil. Orang menolak Islam pada zaman Nabi SAW kerana jahil. Contohnya, Raja Habsyah. Yang di mana Nabi SAW hantar delegasi Islam, Muslim, seramai lebih kurang 80 orang yang diketuai oleh Ja'far ibn Abi Talib dan Uthman ibn Affan radhiyallahu an. Mereka pergi ke sana dan Amr ibn Al-As yang waktu itu belum Islam dan juga Abu Sufyan mengekori dari belakang, dan mereka cuba provok Raja Habsyah untuk tidak menerima mereka. Dan waktu itu Raja Habsyah dia beragama Kristian. Dan Amr ibn Al-As dan juga Abu Sufyan provok Raja Habsyah dan kata, engkau tahu tak, ini manusia-manusia ini, mereka mengatakan Tuhan kamu, iaitu sebab Kristian kan, Tuhan kamu Isa bukan Tuhan, cuma Nabi. Kau tak percaya? Kau cuba tanya dia orang. Maka ditanya kepada mereka, dan Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an, dia membacakan surah Maryam. Dan bila dibacakan surah Maryam kepada Raja Habsyah, Raja Habsyah dikatakan dia menangis sehingga basah janggutnya. Basah janggutnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, selepas itu dibenarkan orang Islam untuk duduk di Habsyah, di Ethiopia sekarang. Dan selepas Nabi SAW berhijrah ke Madinah, malaikat Jibril datang kepada Nabi dan mengkabarkan kepada baginda, ya Muhammad, sesungguhnya Raja Habsyah telah pun meninggal dunia. Maka Nabi solat jenazah gaib 2 rakaat untuk Raja Habsyah. Ini menandakan Raja Habsyah adalah Muslim. Tetapi bila sahabat pergi, dia bukan Muslim, tetapi dia mati sebagai seorang Muslim. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, Raja Habsyah menjadi seorang Kristian dan kekal sebagai Kristian sebelum sampainya delegasi Muslim kepada mereka, kerana dia jahil, dia tidak tahu tentang Islam. Tetapi setelah dia tahu tentang Islam dan dia menerimanya, dia menyembunyikan keislaman, dia mati dalam sebagai seorang Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, saya akan pergi kepada alasan kenapa kita tak berdakwah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, sahabat-sahabat kita yang masih belum beragama Islam, masih belum beragama Islam, mereka tidak menerima Islam dan belum beragama Islam kerana mereka sombong, kerana mereka degil, ataupun kerana majoriti mereka ini jahil akan agama Islam. Majoriti mereka, tuan-tuan dan puan-puan,
Mereka sebenarnya, terus terang saya kata, majoriti mereka tak tahu apa itu agama Islam. Agama Islam pada mereka adalah apa yang diceritakan dalam media dan apa yang mereka dengar daripada kawan Muslim mereka dan apa yang mereka nampak kawan Muslim mereka buat. Itulah Islam bagi mereka. Sedangkan Islam bukan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, tetapi Islam ialah apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berapa ramai di kalangan kita yang ada kawan Muslim, yang kawan yang belum Muslim ini, yang kita dah bagi tahu mereka tentang Islam. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang pernah dengar ceramah saya akan tahu, saya mulut laser sikit. Laser bukannya saya akan mencarut, tak, nauzubillah, tak akan mencarut insya-Allah. Tetapi saya akan berterus terang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli karya Masjid Al-Husna. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Husna telah mengambil satu jalan yang sangat bagus, iaitu untuk menjadi pusat dakwah kepada komuniti di Bandar Sunway dan Subang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, seberang tu Sunway Pyramid. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya saya tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, buat kajian sendiri. Cuba tuan-tuan dan puan-puan pada hari biasa pergi ke hostel ataupun pergi ke gate, okey, Sunway Pyramid ataupun asrama mereka. Tengok kebiasaannya kat situ, ada tak Christian missionary? Tengoklah. Kawasan ini adalah lubuk Kristian. Saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan dah solat di Masjid Al-Husna berapa tahun? Jiran-jiran kita ada yang non-Muslim. Pernah tak kita nak cakap Islam dengan mereka? Pernah tak kita sekurang-kurangnya bagi satu risalah kepada mereka? Pernah tak kita cuba untuk bagi tahu mereka tentang Islam? Bukan setakat tengok Muslim, tetapi bagi tahu tentang Islam. Cuba ajak mereka. Majoriti Muslim tak buat. Tahu kenapa? Sebab kita, Masya Allah, bila bab cari alasan, Dr. Zakir Naik cakap, Muslim ini bila bab dalam mencari alasan nombor 1. Tapi bila bab dunia, dia nak nombor 1 juga. Bab dunia dia laju. Tapi kalau bab kerja-kerja Islam ni, tak apalah, kau dululah. Saya bagi contoh senang je. Bila dekat R&R ataupun surau di shopping mall, dan masuk waktu, perlulah azan. Ada tak siapa akan azan? Ada tak orang akan berebut nak azan? Tak ada. Siapa yang pakai kopiah, siapa yang pakai serban, siapa yang pakai songkok, dia ke depan dulu. Siapa nak jadi imam, biasanya Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dia iqamat, lepas tu siapa imam? Tunggu seminit, tak ada, tolak kawan. Tak ada orang, jarang orang nak ke depan. Cuba kalau bab benda yang dunia, siapa nak tiket untuk konsert, siapa nak tiket tengok bola, dia nak pergi dulu. Siapa nak voucher ini, dia nak dulu. Oh, grand opening restoran baru, dia nak dulu. Bab dunia dia nak kejar. Tapi bab agama, tak apa. Kita ada jabatan agama, kita ada majlis agama, kita ada lembaga zakat, biar mereka buat. Mereka tak buat kerja ke? Kadang-kala saya kesian tau dengan kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam majlis agama dengan jabatan agama. Dan kadang-kadang saya juga kesian dengan kita. Saya lebih kesian dengan kita berbanding dengan mereka. Sebab kesiannya saya kepada kita sendiri ialah kadang-kala kita menfitnah mereka yang bekerja di jabatan agama tak buat kerja. Dan kita tak nafikan, dalam setiap organisasi dia ada kambing hitam yang tak baik. Kita tak nafikan. Tetapi dengan membukalkan dan mengatakan bahawa orang jabatan agama, majlis agama ini tak buat kerja, saya nak tanya diri kita, apa pula kerja kita? Kita kutuk mereka tak buat kerja. Saya bagi satu contoh tuan-tuan dan puan-puan. Saya banyak bekerja sama dengan banyak majlis agama, termasuk MAIS, JAIS, MAWIP, Perak, Melaka dan sebagainya. Banyak negeri. Perlis pun ada. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, saya masuk ke kampungan orang asli dengan mereka. Saya tak mau sebut negeri mana lah, kan nanti ada orang pula meracau dengan saya masuk negeri tu. Ada liberal-liberal ni memang tak suka. Allah